tentang campur tangan masyarakat bukan beragama Islam terhadap agama Islam. Dengan doktor tentang campur tangan masyarakat bukan agama Islam terhadap institusi agama Islam. Terima kasih kepada Nik. Pandangan saya tentang campur tangan masyarakat bukan beragama Islam terhadap institusi agama Islam. Yang sekali kita kena pastilah institusi agama Islam ni apa. Dia ada banyak bawah Jabatan Perdana Menteri itu, Menteri Hak Ehwal Agama. Ada pelbagai institusi agama Islam lah di bawahnya. Di pandangan saya rasa masyarakat yang bukan Islam ni taklah berani sebenarnya untuk campur tangan secara direct kepada institusi agama Islam di Malaysia. Kita boleh saya tunjukkan soalan yang kedua. Okey. Boleh saya tanyakan tentang pandangan faktor campur tangan orang yang bukan Islam terhadap institusi agama Islam. Faktor. Jadi faktor saya rasa yang pertama faktornya dia kurang faham apa sebenarnya limitasi-limitasi yang ada dalam institusi agama Islam ni. Yang pertama kita kena faham dalam perlembagaan persekutuan memang agama Islam tu sendiri adalah satu entiti yang memang tertakluk bawah perlembagaan dan dia punya key person dia adalah agung yang paling atas sekali dalam negara kita ataupun sultan dekat setiap negeri. Dia tertakluk kan. Yang kedua mungkin faktornya adalah campur tangan ni adalah daripada mereka yang memang betul-betul tidak mahukan keselesaan dan hubungan etnik yang sejahtera. Mereka adalah orang-orang yang sengaja nak spark issues yang nak masyarakat tu berpecah-pecah dan gaduh-gaduh antara etnik. Saya rasa dalam era sekarang ini, era media sosial, ramai yang lebih berani sebenarnya untuk memberikan kenyataan kan, menjadi keyboard warrior. Sebab dia orang tak kenal dia siapa dan sebagainya tu, jadi banyaklah Instagram ke Twitter ke orang berani untuk bersuara. Tapi jika diberi platform untuk mereka bersuara secara fizikal dan lisan tu, saya tak rasa mereka berani sebenarnya nak mencuit satu entiti iaitu entiti agama Islam lah di Malaysia ni. Yang seterusnya, soalan yang kelima, boleh doktor nyatakan langkah yang boleh kita ambil sebagai orang Islam untuk mengatasi campur tangan orang bukan Islam terhadap agama Islam sendiri? Langkah-langkah, saya rasa yang pertama kita kena bagi kefahaman yang sebenar tentang Islam. Kan? Jadi kalau Islam tu kata Islam tu mengajar kita integriti, kita lah orang pertama yang kena berintegriti dengan apa-apa langkah yang kita buat. Kita ambil rasuah dan sebagainya. Yang kedua, kita sendiri kena izzah ataupun proud dengan agama Islam yang dinaungi di Malaysia ini sebagai satu agama rasmi. Kalau kita sendiri pun tak pertahankan agama Islam tu, tak ada siapa yang akan pertahankan. Lagilah orang akan memperlecehkan Islam sebagai agama rasmi, sedangkan kita sendiri tak mengamalkan Islam itu sebagai satu contoh kepada masyarakat. Dan yang ketiga, saya rasa langkah yang kita boleh ambil adalah dengan mengambil tahu selok-belok syariah dan agama tu di bawah kuasa raja-raja dan di bawah perlembagaan tu. Kita yang kena tahu kat akta mana yang dilindungi, dekat enactment mana yang dipegang satu-satu isu tu. Kalau kita tahu benda tu, sebenarnya kita, kalau masyarakat bukan Islam nak campur tangan pun, kita tahu sebenarnya dah ada dah perlindungan-perlindungan ini dan kita tak akan melatah lah dengan isu-isu yang dibawa oleh mereka. Soalan yang terakhir doktor, bagi doktor wajar tak kalau orang bukan Islam ni dia masuk campur dalam urusan agama Islam? Saya rasa tidak wajar. Dalam masa yang sama kita sendirilah sebagai umat Islam perlu menjalani dengan rapi dan pegang Islam itu sebagai agama rasmi Malaysia dengan penuh rasa izzah dan bangga, dan kita sendiri yang pertahankan agama kita di negara kita. Itu saja soalan daripada saya. Saya nak cakap terima kasih kepada doktor. Kami berhutang budi dengan doktor.
Dan sedikit sebanyak saya pun dapat memahami macam mana kita perlu bertindak sebagai orang Islam untuk bantu orang bukan Islam, macam mana kita nak selesaikan dalam satu masalah step by step, biar orang bukan Islam lebih faham dan mudah untuk ikut pergerakan dan cara kehidupan kita. Okey. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersetuju bahawa ketiga-tiga pandangan doktor pada soalan satu itu, yang pertama kita perlu mengenal pasti sendiri apa itu institusi agama Islam itu yang terdapat di bawah hal ehwal negara kita. Yang kedua, hanya segelintir orang berislam saja yang hanya campur dalam institusi agama Islam itu. Dan yang ketiga, masyarakat bukan Islam tidak berani mencampur tangan dalam institusi agama Islam secara langsung di Malaysia ini. Mereka hanya berani di media sosial semata-mata seperti Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Okey, soalan nombor 2, saya bersetuju dengan faktor-faktor yang ditujukan oleh doktor. Yang pertama iaitu masyarakat kurang faham apa itu limitasi-limitasi yang terdapat dalam institusi agama Islam. Yang ini mereka kurang faham, maksudnya bagaimanakah institusi Islam tu bekerja ataupun berorganisasi. Dan mereka perlu faham yang mana key person dalam sebuah agama Islam itu mungkin merupakan daripada agung, kemudian sultan yang mengawal di setiap negeri. Okay, yang kedua, antara faktor lainnya yang dinyatakan oleh doktor, setengah pihak sengaja untuk membangkitkan isu, iaitu supaya pecah belah suatu hubungan etnik itu dan cuba menimbulkan pergaduhan antara satu sama lain. Itu saja saya. Baiklah, kami juga bersetuju dengan kenyataan yang diberikan oleh Dr. Wardah berkaitan langkah yang boleh diambil oleh orang Islam untuk mengatasi campur tangan orang bukan Islam terhadap agama Islam. Iaitu yang pertama, mendedahkan mereka kepada Islam yang sebenar. Yang kedua, umat Islam itu sendiri harus mempertahankan agama Islam kerana agama Islam merupakan agama rasmi di Malaysia. Hal ini demikian kerana ramai masyarakat di luar sana yang tidak faham dengan sebenar-benarnya apakah itu Islam. Adalah tanggungjawab kita sebagai umat Islam untuk memberitahu kepada mereka apakah itu Islam yang sebenar, iaitu Islam itu adalah agama yang syumul. Dengan itu, jika perkara ini dapat dilakukan dengan sempurna, kami yakin bahawa isu-isu sebegini tidak akan berlaku lagi. Sekian, terima kasih.